كلام قديم لا يمل سماعه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini marilah kita sama-sama mengenal huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء لام ألف همزة ya. Ya, baik. Sekarang kita berhalusi satu persatu huruf, ejaan huruf, nama dalam bahasa Melayu, ejaan dalam bahasa Melayu, dan ini pula ialah bentuk huruf di awal, di tengah dan di hujung, dan juga makhraj. Kita mulakan dengan huruf alif. Alif dibaca dengan tanpa mad, alif, ya. Ini bentuk di awal, di tengah dan di hujung. Dan makhraj alif terletak di bahagian kerongkong sebelah bawah sekali, di bahagian sini. Seterusnya huruf ba. Huruf ba hendaklah dicantumkan kedua bibir, sebab huruf ba ni adalah huruf-huruf bibir, syafatain, ya. Okey. Hendaklah dicantumkan kedua bibir. Ba, ba, ba. Seterusnya huruf ta. Huruf ta hendaklah hujung lidah diletakkan di belakang gigi kapak, ya, bahagian atas, di antara gigi, sempadan di antara gigi kapak dan gusi. Ta, ta, ta. Ta. Seterusnya kita ke huruf sa. Huruf sa hujung lidah memainkan peranan, tetapi teknik bacaannya hendaklah dijelikan lidah tu sedikit melepasi gigi. Sa, sa, sa. Baik. Huruf jim. Jim makhrajnya dia di langit atas. Jim, jim, jim. Seterusnya huruf ha. Ha ni di kalangan masyarakat kita lebih terkenal dengan nama ha pedas. Sebab nama ni pun makhrajnya pun seakan-akan ada bunyi kepedasan. Ha. Okey. Di manakah makhraj untuk huruf ha? Itu di kerongkong bahagian tengah. Hendak dikepit sedikit supaya mengeluarkan bunyi yang pedas tu. Ha. 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 Baik. Beginilah bentuk ha di pangkal, di tengah dan bentuknya di hujung. Seterusnya huruf kha. Kha. Okey, huruf kha makhrajnya ialah di bahagian kerongkong, tapi di bahagian atas bahagian kerongkong, bahagian atas sekali, Okey, baik. Kha, kriteria untuk huruf kha ni adalah dia seakan-akan ada bunyi macam orang berdengkur ataupun bunyi kahak. Okey. Kha. Kha. Baik. Seperkara yang perlu saya beritahu di sini ialah huruf kha ni adalah huruf isti'la, iaitu huruf tinggi, di mana setiap 7 huruf isti'la ni hendaklah diangkat pangkal lidah di sebahagian belakang ni, kha, untuk mendapatkan agak tebal sedikit, Baik. Tetapi ada satu kesilapan yang kerap kita lakukan, iaitu memuncungkan
Perlu diingat huruf-huruf isti'la tidak dimuncungkan bibir. Jadi tak boleh sebut kha, 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 kha. Bukan begitu Kha, 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 khi, khu. Baik. Seterusnya huruf dal. Okey, huruf dal dia berkongsi dengan huruf ta dan huruf ta. Makhraj yang sama, iaitu hujung lidah disentuh ke sempadan antara gigi dan gusi. Bahagian dalam da, di, du, bad. Da, di, du, bad. Kalau kita nak berlatih, kita boleh buat budak. Okey. Duduk. Dada, duduk. Dia mesti macam agak-agak pelat sikit lah bunyi dal tu. Bukan bunyi bukan macam bunyi D, huruf D. Dada, dudu, di. Bukan begitu Dada, di, dudu. Baik. Seterusnya kita ke huruf zal. Huruf zal berkongsi dengan huruf tha dan juga huruf dha. Okey, hujung lidah dijelikan sedikit melepasi gigi. Zal. Dhi, dhu, badh. Dhi, dhu, badh. Okey. Dia adalah huruf istifal. Dia bukan huruf isti'la. Tadi kita dah tengok huruf isti'la yang pertama itu huruf kha. Baik, seterusnya huruf ra. Huruf ra hujung lidah menyentuh di hujung gusi bahagian depan. Ra. Cuma ra ni dia getaran, iaitu takrirnya tidak boleh berlebihan. Ra dia tak boleh ra. Dia tak boleh. Dia ra, ri, ru, bar. Ra, ri, ru, bar. Jangan ra, ri, ru, bar. Itu tak boleh. Ra dia getarannya, takrirnya tidak boleh berlebihan. Okey? Baik. Seterusnya kita ke huruf zai. Huruf zai. Huruf zai hujung lidah juga, tetapi kali ini dia mendekati ataupun hampir menyentuh di belakang gigi bawah. Dan dia mempunyai satu sifat huruf dia panggil safir, iaitu bunyi seakan-akan bunyi siulan. Zai. Baik. Seterusnya kita ke huruf sin. Huruf sin berkongsi dengan huruf zai dan juga huruf sad. Makhraj yang sama, iaitu hujung lidah menghampiri ataupun hampir menyentuh belakang gigi bawah. Sin. Baik. Macam ni bentuk huruf sin di pangkal. Beginilah bentuk huruf sin di tengah-tengah, dan beginilah bentuk huruf sin di hujung kalimah. Seterusnya huruf shin. Huruf shin. Okey, baik. Huruf shin makhrajnya di langit bahagian atas. Begini bentuk di tengah, di pangkal kalimah, di tengah kalimah, dan begini bentuk hurufnya di hujung kalimah. Dan shin mempunyai satu sifat tunggal, iaitu tafashi, iaitu menyembur. Bunyi seakan-akan menyembur. Dia tak boleh sebut sya. Dia mesti sya, shi, shu, bash. Dan pastikan bibir kita tidak dimuncungkan. Bibir di dalam pembacaan Al-Quran hanya boleh dimuncungkan dalam kedua keadaan, iaitu apa-apa huruf yang berbaris hadapan, juga apa-apa yang melibatkan huruf waw. Okey, selain daripada itu tidak boleh dimuncungkan bibir. Contoh, ada antara kita yang baca bash. Dia tak boleh macam tu, dia bash. Okey, dibuka sikit mulut tu, bash. Baik. Seterusnya huruf isti'la.
huruf tinggi yang kedua iaitu selepas kha, iaitu huruf sad. Ejaan dia ada dal di hujung. Sad. Ada qalqalah di situ. Sad. Okey. Makhrajnya sama dengan huruf sin dan huruf zai. Hujung lidah menghampiri ataupun hampir menyentuh di belakang gigi bawah. Dan dalam keadaan dalam masa yang sama, pangkal lidah hendaklah diangkat. Kerana dia adalah huruf isti'la, huruf yang tinggi. Pangkal lidah hendaklah diangkat dan menghasilkan bunyi tafkhim, iaitu bunyi tebal. Sad. Juga ejaannya ada qalqalah tu. Pasti kita perlu alert benda tu. Sebab bila kita ada huruf-huruf dalam Quran, surah yang melibatkan huruf-huruf muqatta'ah. Macam contohnya macam surah ni surah Sad. Sad. Ada qalqalah di hujungnya. Contoh lain seperti surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Ada qalqalah kerana ejaannya ada huruf dal yang dimatikan. Baik. Seterusnya huruf dad. Baik. Dad juga ejaannya mempunyai qalqalah. Pasal ada huruf dad. Bentuknya di pangkal begini, di tengah begini dan di hujung juga begini. Cuma di pangkal, di tengah dia tak ada lekuk ekor tu. Cuma bila di hujung barulah ada nampak bentuk lekuk ekor dia. Baik. Kalau diperhatikan di gambar rajah ni, dia ni sebenarnya adalah di tepi lidah. Di tepi lidah sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri ikut pada keselesaan masing-masing lah. Okey. Jadi untuk menyebut huruf dad ni, bahagian tepi lidah ni hendaklah ditekan ke bahagian geraham atas. Bo. Macam saya selesa pada sebelah kanan. Bo. Dan huruf ni dia agak memanjang. Bo. Baik. Jadi nama huruf ni ialah dad. Baik, seterusnya huruf yang paling kuat di dalam huruf hijaiyah iaitu huruf ta. Ta seperti juga huruf ta dan huruf dal, hujung lidah menyentuh sempadan antara belakang gigi kapak dan gusi. Ta. Dan dia juga adalah huruf isti'la selain daripada kha, sad, dad dan ta juga adalah huruf isti'la. Bila kita sebut huruf isti'la, pangkal lidah hendaklah diangkat ke atas. Ta. Kalau tak angkat, dia mungkin boleh bunyi macam huruf ta. Okey, baik. Ta gitu. Baik. Seterusnya huruf isti'la yang kelima. Huruf isti'la yang kelima iaitu huruf dha. Ejaan dia ada hamzah di hujung. Dha. Baik. Huruf dha berkongsi dengan huruf ta, huruf tha, huruf dhal dan juga huruf dha. Okey, menggunakan cara yang sama iaitu hujung lidah dikeluarkan sedikit melepasi gigi. Dha. Bukan yang biasa kita sebut za. Biasa kita sebut za tu makhrajnya seolah-olah macam huruf zai itu di belakang gigi bawah. Salah. So huruf dha hendaklah menyamai huruf dhal. Hujung lidah dikeluarkan dan dia adalah huruf isti'la, maka pangkal lidah kena diangkat. Jadi sebutannya ialah dha. Baik. Seterusnya huruf ain. Dia bukan ain. Jangan gunakan hidung. Ramai orang sebut ain. Dia tak gunakan hidung. Dia ain. Okey. Yang penting di sini makhrajnya dia berkongsi dengan huruf ha. Makhrajnya sama dengan huruf ha, iaitu di tengah kerongkong, bahagian tengah. Bahagian tengah. So dia menghasilkan bunyi yang pedas. Dia menghasilkan bunyi yang agak terkepit.
Ain, ain, ain. Beginilah bentuk ain di pangkal. Beginilah bentuk ain di tengah-tengah. Dan beginilah bentuk ain di hujung. Baik. Seterusnya kita ke huruf ghain. Huruf ghain. Huruf ghain dia berkongsi makhraj dengan huruf kha. Masih lagi dalam huruf halqi, iaitu huruf kerongkong. Huruf kerongkong. Dia berkongsi dengan huruf kha, tetapi dia bukan bunyi kh. Itu bunyi untuk kha. Dia ghain taklah berbunyi gh. Macam bunyi seolah-olah kita berkumur. Berkumur listrin. Begitu. Baik, beginilah bentuk dia pangkal, di tengah dan di hujung. Baik, seterusnya kita ke huruf fa. Huruf fa. Baik. Huruf fa. Makhrajnya juga dalam keluarga syafatain, dua bibir. Baik. Tetapi dia menggunakan melibatkan dua anggota untuk menghasilkan huruf fa, iaitu hujung gigi kapak menyentuh di belakang bibir sebelah bawah. Saya ulangi, hujung gigi kapak menyentuh di belakang bibir bawah. Fa. Baik. Seterusnya huruf qaf. Huruf qaf. Baik. Huruf qaf makhrajnya ialah di bahagian anak tekak. Itu bagi mudahlah kita nak faham. Dia dah masuk, dia dah keluar daripada bahagian halqi. So dia dah keluar bahagian halqi, dan pastikan pangkal lidah ni juga, ini adalah huruf isti'la yang terakhir. Pangkal lidah juga didekatkan ke bahagian sini untuk menghasilkan bunyi qaf. 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 Baik, seterusnya huruf kaf. Huruf kaf ni dimudahlah. Dia boleh kita katakan dia sama macam huruf K. Cuma makhrajnya di hadapan sedikit daripada qaf. Jadi menghasilkan bunyi K, itu kaf. 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 Okey. Seterusnya huruf lam. Huruf lam bahagian hujung lidah ni di bahagian hujung gusi. Okey, bahagian hujung gusi, tapi di bahagian ke belakang sedikit. Lam. 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 Dia lebih kurang sama macam, bukan exactly sama, tapi dia lebih kurang macam huruf L. Lam. Seterusnya huruf mim. Huruf mim berkongsi dengan huruf ba dan juga huruf waw. Yang melibatkan atas, kedua-dua bibir atas dan bawah. Waw. Itu kalau waw. Tapi ini sama juga dengan mim, sama juga dengan huruf ba, harus kedua-dua bibir ini melekat. Okey? Mim. 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 Baik, seterusnya huruf nun. Huruf nun sama, lebih kurang macam huruf lam juga, di bahagian gusi bahagian depan, dan dia lebih sinonim dengan huruf N. Nun. Nun. Beginilah bentuknya di pangkal, macam ni bentuknya di tengah, dan macam beginilah bentuknya di hujung kalimah. Baik, seterusnya huruf waw. Huruf waw sama dengan huruf ba, sama dengan huruf mim, juga sama dengan huruf fa, makhrajnya iaitu kedua bibir, cuma dimuncungkan. Waw. Waw. Perlu diingat, bila kita sebut saja apa-apa bab muncung, jangan dia dalam bacaan Al-Quran ni jangan berlebih-lebihan. Jangan terlampau nak berjaga sangat muncung, akhirnya jadi macam muncung yang terlebih sangat. Wow. Wow. Dia bukan macam tu. Dia biasa je. Wow. Wow. Baik. Seterusnya huruf ha.
Dalam bahasa Melayu ni kita tak boleh nak tulis secara rumi, sebab dia akan tulis, kita akan masa menulisnya dia macam HA juga. Tapi dia kita lebih, kalau hak yang mula-mula tadi kita panggil hak pedas. Okey, yang ni lebih dikenali sebagai hak simpul. Hak simpul. Yang ini dia berkongsi makhraj dengan huruf hamzah di bahagian bawah, dan dia tidak dikeluarkan bunyi pedas seperti huruf ha. Dia lebih ke macam huruf H dalam bahasa Melayu. Ha hi hu bah. Ha. Baik. Seterusnya adalah huruf gabungan huruf lam dan huruf alif. Lam alif. Lam alif. Makhraj lam di gusi ujung, makhraj alif itu bersamaan dengan huruf makhraj hamzah, iaitu di bahagian kerongkong bahagian bawah. Lam alif. Okey, seterusnya huruf hamzah. Huruf hamzah dia bersamaan dengan huruf alif. Huruf hamzah iaitu di kerongkong bahagian bawah. Okey, ini adalah bentuk-bentuk hamzah. Okey, ini adalah bentuk-bentuk huruf yang kita panggil hamzah. Sama ada hamzah tu berbentuk tunggal begini, ataupun dia duduk di atas alif, ataupun di bawah alif, ataupun di atas waw, ataupun hamzah tu duduk di atas ya, atau juga hamzah tu duduk di bawah ya. Inilah bentuk huruf hamzah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan akhir sekali huruf ya. Huruf ya makhrajnya di langit bahagian tengah. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنزه عن قول وفعل ونيات. تنزه عن قول وفعل ونيات.